Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudah datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi mungkin ramai yang tidak tahu bahawa pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia PGIRM telah pun melaksanakan satu petition, iaitu petition untuk pencarum membantah sekerasnya keputusan kerajaan untuk mencagarkan wang KWSP. Okey, jadi yang pertama sekali saya akan kongsikan pautan ataupun link berkenaan dengan petition ini di bahagian description video ini dan juga di bahagian komen untuk semua yang datang, sahabat-sahabat saya yang datang untuk menonton video pada hari ini, untuk anda menyisikan petition ini bagi menyatakan sokongan kita terhadap bantahan pelaksanaan kerajaan untuk mencagarkan wang KWSP. Okey, jadi setakat video ini dirakamkan, mereka ataupun jumlah yang menandatangani petition ini adalah telah pun melebihi 30,000 orang, yang mana tak sampai setengah jam tadi baru saja 29,000 lebih. Tapi sekarang sudah naik lah, cepat, memang cepat lah petition ini naik. Okey, dan di antara sebab-sebab kenapa diwujudkan petition ini, selain daripada untuk membantah tindakan untuk mencagarkan akaun KWSP, okey, petition ini juga telah pun menyatakan pendirian pencarum yang menyatakan bahawa antara sebab kenapa mereka membantah ataupun pencarum membantah, yang pertamanya adalah disebabkan jumlah komitmen ataupun jumlah hutang yang ditanggung oleh pencarum yang menuntut pengeluaran secara bersasar ini sudah terlalu banyak dan membebankan. Jadi hutang sedia ada ni dah terlalu banyak, dah terlalu membebankan, lagi nak ditambahkan dengan hutang yang ada cagaran daripada akaun KWSP akaun 2. Ini akan menyebabkan dari segi moral, dari segi mental, mungkin akan menimbulkan tekanan yang lebih besar. Malah implikasinya apabila sampai kepada usia persaraan, kalau kata pencarum itu gagal untuk melansaikan pembayaran dan juga sebagainya, pada usia persaraan kelak, wang caruman mereka akan ditolak bukan sekadar hanya pinjaman pokok, tetapi saya yakin akan ditolak juga dengan kadar faedah yang dijangka akan dikenakan sekitar 4 hingga 6%. Berbanding dengan kalau kita keluarkan wang caruman kita sendiri, tidak ada sebarang kadar faedah pun yang akan dikenakan. Tetapi baki yang ada pada usia persaraan nanti, jika gagal dibayar pinjaman ini, akan ditolak lebih lagi daripada apa yang kita pinjam. Ini antara perkara yang hendak dielakkan oleh pencarum-pencarum yang menuntut pengeluaran KWSP secara bersasar. Yang keduanya adalah disebabkan jumlah caruman di dalam akaun 2 yang semakin sedikit. Kerana kita tahu akaun 2 ni banyak digunakan, contohnya seperti untuk iLestari, kemudian untuk iCitra kalau tak salah saya menggunakan akaun 2, dan juga pengeluaran khas. Malah akaun 2 ini juga mempunyai akses yang lebih besar untuk pengeluaran bagi mengurangkan pinjaman perumahan, untuk mereka yang hendak membeli rumah, untuk mereka yang hendak membayar ansuran pokok rumah, untuk mereka yang bertujuan untuk kesihatan, pendidikan serta beberapa perkara yang lain, yang mana ianya merangkumi sebanyak 17 jenis pengeluaran yang telah pun diletakkan oleh KWSP. Jadi dengan meletakkan syarat untuk mencagarkan akaun 2 ini, mungkin hanya beberapa kerat saja ataupun beberapa jumlah yang kecil saja individu yang layak untuk membuat pinjaman dengan mencagarkan akaun KWSP, walaupun ianya bukanlah satu pilihan yang terbaik, tetapi jumlah yang akan mendapat manfaat ni kita ragui, kita rasakan mungkin akan sangat rendah ataupun sangat kurang, dan ianya mungkin tidak dapat membantu mereka yang lain ni untuk mengatasi masalah keuangan yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Okey, yang ketiganya, pencarum-pencarum yang menuntut pengeluaran bersasar ini juga menentang pengeluaran untuk ataupun secara pembiayaan dengan mencagarkan akaun KWSP ini, kerana mereka ini kebanyakan sudah mempunyai rekod sudah pun di blacklist oleh CITOS. CITOS ni tak apa lagi, dia tak penting sangat. Terutama sekali yang paling penting adalah SIKRIS. SIKRIS ni adalah data pinjaman kita ataupun kita punya
orang kata habit ataupun sifat kita dalam membayar pinjaman. Jadi dia ada satu rekod, dia ada satu jadual bagi setiap pinjaman yang kita ada. Dalam jadual tu dalam tempoh 12 bulan, bermula daripada berakhir dengan bulan semasa yang ada pembayaran sehinggalah kepada 12 bulan yang sebelumnya. Jadi mereka ini dah mempunyai tunggakan lebih daripada 3 bulan dan sebagainya. Jadi kalau kata mereka ini sudah pun di blacklist oleh SITOS, oleh SIKRIS ataupun oleh lagi Ramsi dan sebagainya, macam mana mereka ini nak menggunakan atau mendapatkan kemudahan dengan meminjam dan mencagarkan wang KWSP mereka? Walaupun cadangan cagaran itu bukanlah satu cadangan yang baik, tetapi inisiatif untuk memfokuskan kepada golongan yang terkesan ini tidak akan sampai kerana mereka sudah tidak layak untuk membuat sebarang pinjaman. Okey, yang kemudiannya adalah cadangan ini juga tidak harus dilaksanakan kerana ianya akan, orang kata, kalau kata maksud dia di sini adalah apabila kalau pencarut itu mengalami kesukaran untuk membayar. Ini berbalik-balik kepada poin yang pertama, sukar untuk membuat bayaran bulanan, mungkin ada tunggakan dan sebagainya, sama ada gagal untuk pembayaran ataupun ada tunggakan beberapa bulan. Dan apabila sampai kepada mereka punya usia persaraan dan sebagainya, mereka ini perlu membayarnya dengan menolak wang daripada akaun 2 KWSP mereka, dan penolakan itu adalah termaktub juga dengan interest 4 ataupun sehingga pada 6%, yang mana 4 ataupun 6% ditolak daripada akaun 2 KWSP yang merupakan hasil caruman kita, merupakan hasil titik peluh kita untuk bekerja, dan ianya ditolak dan digunakan untuk dibayar sebagai kadar faedah bagi pinjaman terhadap sistem air cagar ataupun akan apalah yang akan dinamakan pada masa depan ni. Jadi ianya dilihat satu mekanisme ataupun satu kaedah yang tidak adil, kerana hasil titik peluh kita memanglah kita bersetuju untuk membuat pinjaman tu dan sebagainya, tetapi di sini kelemahannya bukan apabila pencarut itu bersetuju dan ditolak, orang kata akaun 2 dia termasuk dengan interest dan sebagainya, bukan itu kelemahan dia, tetapi pelaksanaan. Sewaktu nak melaksanakan itu, cadangan untuk pelaksanaan dan juga sebagainya dengan ada kadar faedah 4-6%, walaupun lebih rendah lagi berbanding dengan pinjaman yang lain, tetapi ini akan menyebabkan wang caruman mereka, wang titik peluh mereka disalurkan kepada keuntungan pihak bank, yang mana ianya sebenarnya dilihat bukanlah satu matlamat untuk menolong pencarum itu sendiri, tetapi mungkin untuk lebih menolong pada pihak bank. Walaupun dalam sistem pinjaman ni dia mesti ada bank konvensional lah, dia mesti akan ada kaedah untuk mendapatkan keuntungan dan sebagainya, tetapi di sini dilihat ianya mungkin tidak akan mendatangkan orang kata manfaat yang besar kepada pencarum, sebab pencarum-pencarum yang memerlukan sekarang ini, memerlukan KWSP sekarang ini adalah mereka yang berpotensi besar untuk tidak dapat melunaskan pinjaman mereka terhadap sistem acagar ataupun akan ada dinamakan apa-apalah yang akan dinamakan, tetapi akan memanfaatkan kepada pihak bank kerana mereka ini berpotensi besar untuk gagal untuk membayar. Ini sudah boleh, bukan sudah boleh dilihat, bukan kita nak kata ataupun bukan kita nak ragui keupayaan pencarum, tetapi respon daripada pencarum itu sendiri mengatakan bahawa mereka mahukan, walaupun terpaksa, kalau tak ada kaedah lain dan sebagainya, mereka mungkin akan terpaksa membuat juga, tetapi masalahnya jika mereka membuat, mereka tahu mereka tidak akan mampu untuk membayar semula pinjaman yang dilakukan melalui sistem cagaran terhadap akaun KWSP ini. Jadi petisi ini diwujudkan oleh pihak Pertubuhan Rasa Inovasi Rakyat untuk menunjukkan bahawa rakyat, terutama sekali pada kalangan pencarum KWSP, bersetuju dengan alasan ataupun sebab yang diberikan oleh PGIRM kenapa mereka menentang terhadap sistem pinjaman yang berasaskan cagaran daripada akaun 2 KWSP. Jadi bagi mereka yang bersama-sama dengan kita yang tidak bersetuju dengan cadangan untuk sistem pinjaman berdasarkan cagaran akaun KWSP ini, jadi anda bolehlah menyisikan petisi ini bagi menunjukkan sokongan anda, dan walaupun petisi ini bukanlah satu petisi yang rasmi daripada KWSP dan sebagainya, tetapi setidak-tidaknya
kita boleh berkongsikan petisyen ini kepada dengan mendapatkan bantuan-bantuan daripada ahli-ahli parlimen, tak kira daripada blok kerajaan ataupun blok pembangkang, dan juga mungkin akan ada susulan seperti memorandum kepada istana negara dan sebagainya. Jadi data yang kita peroleh daripada petisyen ini boleh digunakan untuk menunjukkan bahawa wujud tentangan yang besar daripada kalangan pencarum berkenaan dengan cadangan bagi melaksanakan pinjaman berasaskan canggaran daripada akaun KWSP. Jadi itu saja yang saya rasa nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya Firdaus Selamat, TikTok saya Firdaus Selamat channel, ataupun Facebook saya Firdaus Selamat channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.